Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Maksudnya, sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab amanah kami kepada langit dan bumi serta gunung ganang untuk memikulnya. Maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya kerana tidak ada pada mereka persediaan. Dan pada ketika itu manusia sanggup memikulnya. Sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia suka melakukan kezaliman dan membuat perkara-perkara yang tidak patut mereka kerjakan. Alhamdulillah, tazkirah kita pada hari ini kita akan membicarakan topik tajuk berkaitan dengan amanah. Mengikut ta'rif yang diberikan oleh Al-Hasan Al-Basri, amanah merupakan semua yang dipertanggungjawabkan kepada manusia, sama ada amanah dalam bentuk perintah ataupun larangan, urusan agama maupun juga urusan dunia dan syariat. Amanah merupakan satu tanggungjawab yang besar, merupakan satu perkara yang asasi kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dan manusia perlu melaksanakan tanggungjawab kehidupan di muka dunia. Pada suatu ketika seorang sahabat yang mulia, Abu Dzar radhiyallahu anhu, telah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta satu tanggungjawab yang perlu ia pikulkan. Maka Abu Dzar radhiyallahu taala anhu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wallini." Wahai Rasulullah, lantiklah saya, berilah jawatan kepada saya, berilah amanah kepada saya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aba Dzarrin, innaka dha'ifun wa innaha amanah wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadamah illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha." Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Dzar, setelah baginda sallallahu alaihi wasallam menilai kemampuan yang dimiliki oleh Abu Dzar, baginda bersabda, "Wahai sahabatku yang mulia Abu Dzar, sesungguhnya kamu seorang laki-laki yang lemah, dan tugas yang kamu pohon itu merupakan satu amanah yang berat. Sesungguhnya amanah yang kamu akan pikul pada hari kiamat ia merupakan satu penyesalan dan juga merupakan satu kerugian, kecuali bagi mereka yang mengambil amanah itu dengan penuh kebenaran dan menunaikan amanah itu kepada mereka yang berhak." Lantaran itulah kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan amanah satu tempat yang tinggi. Dalam satu hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La imana liman la amanata lahu." Tidak beriman bagi orang yang tidak sempurna amanahnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sifat amanah merupakan satu sifat yang di antara perkara yang utama akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga amanah akan hilang daripada hati manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika pernah bersabda bahawa di antara maksudnya tidak akan ada di kalangan satu kaum manusia kecuali mereka akan berkata, dalam kelompok itu ada seorang yang amanah. Ini berarti bahawa amanah merupakan satu perkara yang amat jauh daripada ianya melekat di seluruh hati umat manusia, khususnya kita pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Manusia suka memikul amanah, tetapi manusia tidak mampu untuk melaksanakan amanah Allah yang begitu besar. Amanah merupakan perkara yang amat penting dalam kehidupan kita manusia. Kita perlu amanah dalam menguruskan hal ehwal kehidupan masyarakat. Sekiranya kita diberikan apa-apa jawatan, kita perlu memikul amanah dengan baik, kerana setiap kita akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelantikan kita,
selaku seorang ketua akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap daripada kamu akan menjadi pemimpin, dan pemimpin itu akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang berada di bawah pimpinannya. Oleh itu, amanah dalam menguruskan hal ehwal kehidupan masyarakat, kita mesti amanah dalam setiap gerak-geri kita, dalam setiap perbuatan kita, setiap tutur kata kita, setiap tindakan kita, kerana semuanya itu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Apabila kita tidak amanah, berarti kita telah melakukan kezaliman. Kezaliman dilakukan oleh manusia akan mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu syair Syekh Daud Al-Fatani telah mengatakan, la tazlimanna idza kunta muqtadira fadh-dhulmu yufdi ila an-nadami tanamu 'aynaka wal mazlumu muntabihun yad'u 'alaika wa 'ainullahi lam tanami. Seorang penyair mengatakan bahawa apabila kamu diberikan amanah, kamu diberikan kuasa, maka jangan sekali-kali kamu melakukan kezaliman, kerana kezaliman itu akan membawa kepada penyesalan. Mata orang yang melakukan kezaliman boleh tidur lena, tetapi mereka yang kena zalim, mazlum itu tidak dapat lena matanya. Kita harus ingat bahawa apabila orang yang dilakukan kezaliman kepada mereka tidak dapat melelapkan mata mereka untuk tidur, maka mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harus kita yakini bahawa Allah Subhanahu wa taala juga tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Maka doa daripada orang yang kita lakukan kezaliman akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, kita selaku manusia yang memikul amanah kepimpinan di bumi Allah Subhanahu wa taala, kita mesti memikul amanah dengan penuh kejujuran, dengan penuh rasa tanggungjawab, dan kita mesti takut kepada azab yang akan menimpa orang-orang yang tidak amanah pada hari akhirat kelak. Demikian juga kita manusia, kita perlu amanah dalam menguruskan harta. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan harta kepada kita manusia, sama ada sedikit ataupun banyak. Harta ini kita perlu uruskan dengan baik, kerana setiap daripada kita akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba', an umrihi fima afnah, wa an shababihi fima ablah, wa an shababihi fima ablah, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya mengingatkan kita sekalian bahawa setiap daripada kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mahkamah Allah Rabbul Jalil pada hari akhirat, sehingga kita akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa perkara. Yang pertama di antara soalan Allah Subhanahu wa taala ialah an umrihi fima afnah, umur kita di manakah kita habiskan. Yang kedua, wa an syababihi fima ablah, masa muda kita, kekuatan tenaga kita, di manakah telah kita curahkan. Yang ketiga, wa an malihi, tentang harta kita, min aina iktasabahu wa fima anfaqah, di manakah kita dapatkan harta kita dan di manakah kita belanjakan harta kita. Pendapatan kita walau 1 sen, kita akan dilarang, akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan duit yang kita belanjakan, di mana akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah dalam menguruskan harta amat perlu, sehingga Allah Subhanahu wa taala meletakkan beberapa perkara yang haram dalam kita mendapatkan harta. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan riba, walaupun riba mendatangkan keuntungan kepada golongan yang mempunyai kekuatan. Firman Allah Ta'ala, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan rasuah dalam kehidupan manusia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ar-rashi wal murtashi finnar. Nabi SAW bersabda bahawa pemberi rasuah dan penerima rasuah, kedua-dua mereka itu berada dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh yang demikian, menguruskan harta memerlukan kepada amanah, sehingga kita tidak akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan soalan-soalan yang rumit, yang tak mampu kita jawab pada hari yang tidak ada tuduhan, yang tidak ada naungan, dan hari yang kita akan berdiri di hadapan Allah Rabbul Jalil pada hari akhirat kelak. Demikian juga kita wajib amanah dalam menguruskan diri dan rumah tangga. Diri yang dikurniakan oleh Allah, kita mengurusnya dengan baik, meletakkan diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, menghindarkan diri daripada melakukan maksiat kepada Allah, menunaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah tangga yang kita bina, kita perlu amanah. Apakah kewajipan yang perlu ada pada seorang suami, kewajipan yang perlu ada pada seorang isteri, kewajipan yang perlu ada kepada seorang ibu dan seorang ayah di antara satu sama lain akan dapat ditunaikan dengan baik, dan hasilnya kita akan dapat melihat kita akan menjadi hamba Allah yang baik. Isteri kita isteri yang salihah, kita suami yang saleh, anak-anak kita anak-anak yang saleh. Mudah-mudahan insya-Allah rumah tangga yang kita bina, diri yang dikurniakan oleh Allah, berada di atas landasan untuk mendapat mardatillah, keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keempat, kita perlu amanah dalam memberikan hak orang lain. Sekiranya kita diberikan amanah untuk mengagihkan sesuatu perkara umpamanya, maka kita mesti amanah walaupun orang yang berada di hadapan kita tidak sebulu dengan kita. Kita tidak harus ada prinsip pilih bulu dalam kita menunaikan hak kepada orang lain. Siapa yang datang kepada kita memenuhi syarat-syarat ditetapkan oleh undang-undang, oleh peraturan, maka kita mesti berikan amanah kepada mereka. Islam mengharamkan kita melakukan kezaliman. Yang kelima, apabila kita diminta pandangan, kita mesti amanah. Kerana Islam meletakkan satu asas bahawa al-mustasyaru mu'taman. Orang yang diminta pandangan itu, ia mestilah amanah. Kerana apabila ia khianat, nescaya akan membawa kepada kemerosotan, kehancuran dan kemusnahan. Dan akhirnya apabila manusia saling mengkhianati di antara satu sama lain, akan ranaplah sebuah negeri, ranaplah sebuah negara, akan rosaklah tamadun manusia. Akhirnya manusia kembali kepada zaman jahiliah. Sekian dahulu untuk kali ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan bertemu pada kali yang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.